Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang laporan inovasi yang berkaitan dengan tajuk tugasan kami, iaitu kata tugas 1. Saya Zulaikha dan ahli kumpulan saya Nur Fatin Syazwani, Nur Azizah dan Aina Farhana. Kami telah memilih untuk melakukan inovasi menggunakan bahan bantu mengajar yang dinamakan sebagai kotak ilmu. Kotak ilmu merupakan satu permainan yang akan digunakan oleh pelajar dalam kelas semasa proses PDP berlangsung. Untuk bahagian pengenalan, memang tidak dapat dinafikan bahawa bahan bantu mengajar memerlukan seorang guru yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran guru dan murid di dalam kelas. Bahan bantu mengajar ini mestilah mempunyai kesan dan mempunyai ciri-ciri yang fleksibel dan mudah dikendalikan oleh guru di dalam kelas. Apakah maksud bahan bantu mengajar? Bahan bantu mengajar ini ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh murid atau guru yang membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai cara-cara penggunaan BBM kami, iaitu kotak ilmu. Yang pertama, pelajar perlu membuat satu bulatan besar mengelilingi kelas terlebih dahulu. Seterusnya, guru akan memberikan kotak ilmu tersebut kepada salah seorang pelajar dalam bulatan tersebut. Jadi, apabila muzik dimainkan, pelajar yang memegang kotak tersebut akan memberikannya kepada rakan di sebelah dan seterusnya dilakukan mengelilingi bulatan. Yang keempat, apabila muzik dihentikan, pelajar yang terakhir yang memegang kotak tersebut akan dikenakan denda. Denda yang dikenakan adalah pelajar yang didenda perlu mencabut salah satu gulungan kertas yang mengandungi soalan di dalam kotak ilmu, iaitu mengenai kata tugas. Jadi, pelajar tersebut dikehendaki membaca soalan itu dengan kuat dan pelajar dan juga guru akan menyemak jawapan yang diberikan oleh pelajar. Yang terakhir, sekiranya pelajar tersebut gagal menjawab soalan dengan betul, dia akan disingkirkan daripada permainan tersebut. Jika pelajar itu dapat menjawab dengan betul, maka pelajar itu mempunyai kelebihan, iaitu boleh menyingkirkan seorang pemain di dalam bulatan tersebut. Dan permainan akan diteruskan sehingga pelajar yang terakhir. Seterusnya, kami akan membentangkan video penggunaan kotak ilmu tersebut. Pasangan negatif, komplimen, dengan keterangan. Okey, betul. Okey, sebabkan saya tak betul, jadi saya nak singkirkan seorang pemain. Saya nak singkirkan Fatih. Kita teruskan Okey. Soalan dia, nyatakan jenis kata prapausa. Kata prapausa, kata ganti nama diri. salah. Soalan nak fikir. Okey, soalan ni, bila satu ayat menggunakan kata perintah? Tolong ambil buku itu. Betul. Okey, itu saya senang. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan menerangkan kelebihan-kelebihan bahan bantu mengajar ini. Kelebihan pertama yang ada pada kotak ilmu ini adalah mudah untuk dihasilkan. Mudah untuk dihasilkan di sini membawa maksud bahan-bahan yang diperlukan seperti kotak, kertas, gunting, mudah untuk didapati di kedai-kedai buku, malah ada antaranya yang sudah sedia ada di rumah dan penghasilannya tidak rumit. Selain itu, kelebihan kedua yang ada pada kotak ilmu ini adalah ia sesuai digunakan untuk semua mata pelajaran dan juga semua topik. Hal ini dikatakan sedemikian kerana bahan ini bersifat mesra pengguna, kerana guru boleh menggunakan bahan ini berulang kali untuk mata pelajaran atau topik yang berlainan. Keadaan ini lebih menjimatkan kos dan juga masa guru untuk mengajar kerana tidak perlu menghasilkan bahan lain untuk setiap topik.
Kelebihan yang seterusnya adalah kos penghasilannya yang rendah. Bahan-bahan yang diperlukan tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menghasilkannya. Hal ini dapat dilihat apabila bahan seperti kotak boleh diambil daripada kotak terpakai yang sedia ada. Jadi, jelaslah di sini dapat dilihat bahawa kotak ilmu ini sangat berpatutan dan tidak membebankan kerana kos penghasilannya yang rendah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelemahan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar sememangnya memberi impak yang positif kepada pelajar dalam memahami apa yang diajarkan oleh guru di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Namun, setiap bahan bantu mengajar juga mempunyai kelemahan yang tersendiri. Pengkaji mendapati bahawa kotak ilmu yang dihasilkan juga mempunyai kelemahan yang tersendiri. Kelemahan yang pertama ialah bahan bantu mengajar tidak tahan lama. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji telah menghasilkan kotak ilmu dengan menggunakan kotak dan kertas. Bahan-bahan yang digunakan ini merupakan bahan yang tidak bertahan dalam jangka masa yang lama. Ini kerana kotak dan kertas tidak kalis pada air dan mudah terkoyak jika tidak digunakan secara cermat semasa aktiviti dijalankan di dalam kelas. Kelemahan yang kedua ialah memerlukan ruang untuk disimpan dan sukar untuk dibawa ke semua tempat. Hal ini dikatakan demikian kerana kotak ilmu yang mempunyai saiz sederhana tetapi tidak boleh dilipat atau dikecilkan memerlukan ruang khas untuk disimpan. Kotak ilmu juga sukar untuk dibawa ke semua tempat kerana kotak ilmu mudah rosak jika tidak dibawa secara cermat. Oleh itu, kotak ilmu perlu dibawa dengan menggunakan beg plastik atau beg kertas yang bersesuaian dengan saiz kotak ilmu supaya dapat dibawa dengan selamat. Kelemahan yang ketiga ialah proses penghasilan kotak ilmu mengambil masa yang lama. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji perlu menghasilkan pelbagai jenis soalan berdasarkan kata tugas dengan penyediakan jawapan yang betul dan tepat. Proses-proses penghasilan soalan kata tugas mengambil masa yang lama kerana skop pembelajaran kata tugas yang meluas. Oleh itu, pengkaji perlu mencipta soalan yang lebih mencabar agar permainan kotak ilmu menjadi lebih menarik. Kesan penggunaan bahan bantu mengajar menggunakan kotak ilmu yang kami sediakan adalah dapat memberi rangsangan dan menarik minat para pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana guru yang menggunakan kaedah pengajaran yang menggunakan cara aktiviti permainan, contohnya kotak ilmu ini, selalunya akan dapat menarik minat pelajar dan menjadikan pelajar lebih seronok sepanjang aktiviti tersebut dijalankan. Selain itu, kesan yang kedua adalah mewujudkan suasana yang ceria dan harmoni di dalam bilik darjah. Dalam konteks ini, permainan yang menggunakan kotak ilmu akan melibatkan semua pelajar di mana pelajar akan bermain dan hal ini akan mewujudkan suasana kelas yang lebih ceria, aktif dan dapat mengelakkan daripada suasana kelas itu menjadi kelam ataupun bosan dengan hanya menggunakan kaedah lisan semata-mata iaitu hanya mendengar guru mengajar sahaja. Jadi menggunakan aktiviti permainan seperti kotak ilmu ini, suasana kelas itu akan menjadi lebih kondusif dan pelajar juga akan turut aktif sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran mereka bersama guru. Kesan yang ketiga adalah memberi kesan positif dari segi pengalaman panca indera pelajar. Dalam hal ini, permainan seperti kotak ilmu akan memberi peluang kepada pelajar menggunakan deria mereka. Contohnya, aktiviti permainan kotak ilmu ini akan melibatkan pemangsangan muzik dan menyebabkan para pelajar dapat menggunakan deria mendengar mereka dengan lebih berkesan dengan lebih baik. Kesan yang terakhir adalah menajamkan pemikiran pelajar. Dalam situasi ini, pelajar akan meningkatkan daya pemikiran mereka apabila mereka perlu menjawab soalan yang dapat mereka pilih semasa aktiviti permainan kotak ilmu. Jadi, para pelajar akan menggunakan daya pemikiran mereka dengan lebih tinggi untuk menjawab setiap soalan yang mereka dapat dengan tepat dan cepat. Kesimpulannya, bahan bantu mengajar merupakan bahan yang sangat penting sebagai medium dalam sesi pengajaran.
bahan bantu mengajar bukan sahaja menjadi daya penarik kepada pelajar untuk turut serta dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Malah, mampu mengubah suasana kelas yang pasif kepada kondusif hasil daripada kepelbagaian aktiviti yang dijalankan oleh guru di dalam kelas. Kotak ilmu yang dihasilkan oleh pengkaji ini memerlukan penglibatan semua pelajar dalam sesi pembelajaran. Ini kerana setiap pelajar berperanan mengambil bahagian untuk menjalankan aktiviti tersebut. Kotak ilmu yang dihasilkan juga dapat menjimatkan masa yang diperuntukkan oleh para guru untuk mengajar di dalam kelas kerana input-input kata tugas telah diringkaskan dengan menggunakan kotak ilmu ini. Pengkaji berharap agar kotak ilmu yang dihasilkan dapat menarik minat para pelajar untuk memahami dan menguasai kata tugas dengan lebih mendalam. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.